begin to get sleepy. 1, 2, 3, and you may go to sleep. Something happened last night at 10 minutes after 10. What happened? She died. Who is she? That other girl. What's her name? You know it? I don't know her name. Yes, dear, you do. No, doctor, don't know her name. I don't see her very many times. And what did she say? She talked to me. And what did she talk about? I feel sick. All right, sweetie. What's your name? I'm Shirley. Mm-hmm. She said her name was Shirley. How old are you? 11. Mm-hmm. So there are two Shirleys, the 11-year-old Shirley and the grown-up Shirley. Right? What stopped you from growing up, sweetie? 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 Ini dia tetamu kita Syafidi dan juga Hashmita. Jemput masuk. Yap. Hello, apa khabar? Baik. Ya, annyeonghaseyo. Please, have a seat. Ya. Ini mana dah Syafi ya? Main bola boleh? Jangan. Sini. Okey. Ya. Agak sunyi sepi tadi Betul Kita ada muzik. Betul juga. Okey. Selamat datang Syafiti dan juga Hashmita. Apa khabar? Kerana menjemput. Ya, seperti mana yang kita tahu tadi, Hashmita telah menghiburkan kita di persembahan pembukaan dengan lagunya Radioactive daripada Imagine Dragons. Dan juga Syafiti ni, dah berapa kali dah awak datang ni sebenarnya, Syafi? Saya Alhamdulillah sekali rasa. Okey. Tak tahu kan. Rasa bukan sekali. Tengok balik nanti kalau ada. Itu cerita dia. Okey, Umar, sebenarnya kita tidak berempat. Ada lagi seseorang sebenarnya. Siapa, Betul tu. Umar? Kita ada ketua unit kaunseling khas daripada Hospital Selayang, iaitu Puan Nurul Hidayah Mat Sarip. Ini dia Puan Hidayah. Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan itu dia. Hidayah, boleh kami macam tak dengar suara Puan Hidayah. Mungkin ada yang mute dekat situ. Puan Hidayah, apa khabar? Okey. Umar, kita nak bercakap apa sebenarnya ilusi antara aku dan dia ni? Kita nak membincangkan sebuah topik masalah kesihatan mental remaja. Ya. Di mana mereka mempunyai masalah kekeliruan dalam diri tu untuk memilih karakter. Okey, dan dia ada nama dia juga kan? Betul tu, iaitu Dissociative Identity Disorder ataupun DID lah, senang. DID. Ya, senang kata kalau mungkin ada yang remaja-remaja tak tahu lagi mengenai apa itu DID, saya rasa lebih layak untuk kita minta Puan Hidayah sendiri terangkan apa sebenarnya yang dimasukkan sebagai Dissociative Identity Disorder. Silakan Puan Hidayah. Okey, baik. Pertamanya terima kasih tim Infinity RTM kerana sudi untuk menjemput dan berkongsi lah. Saya tengok konti meriah, seronok betul pertama dengan korang semua. Rasa muda jiwa. Biasalah kami. Remaja lah. Kami dah musim. Ada masalah kekalahan personality di sana. Okey, baik. Okey, bercakap soal Dissociative Identity Disorder ataupun DID. Ataupun lebih mengikut, DID ini sebenarnya adalah kecelaruan personality yang mana dia adalah kecelaruan mental yang melibatkan individu itu punya corak pemikiran, imej diri, kefungsian dan tingkah laku dia yang tidak fleksibel. Maksud dia cara mereka melihat individu itu melihat satu keadaan itu berbeza daripada individu normal melihat keadaan mereka. Jadi disebabkan itu
mereka akan sukar untuk menyesuaikan diri mereka dengan pelbagai situasi dan akhirnya menimbulkan masalah lah seperti masalah perhubungan, masalah dalam pekerjaan, masalah kehidupan sosial, dia nak bergembira dengan orang lain ke begitu. Dan yang paling penting sekali, DID ini ataupun kecelaruan personaliti ini dia bersifat kekal dan tidak fleksibel dan kadang-kadang dia akan menjadi tekanan lah kepada individu yang terlibat tersebut. Sebab tu bila kita cakap tentang masalah kecelaruan personaliti, dia akan berkait dengan isu tingkah laku juga. Okey, Mal. Macam Puan Hidayah kata ada masalah tingkah laku sebab apa orang kata dia mengalami kekeliruan tu. Personality. Jadi dalam social behaviour dia pun ada masalah. Cuma kita nak tahulah sebab adakah penyakit ini boleh dikaitkan dengan faktor usia? Maksudnya seawal berapa umur boleh terkena DID ni ataupun mungkin dia macam penyakit yang semakin kita tua baru dia datang. Mungkin Puan Hidayah boleh terangkan sedikit? Okey, so bila kata infinity ni pun remaja kan? Ya, betul Jadi tu. sebenarnya kecelaruan personaliti ni biasanya bermula ketika usia remaja ataupun awal usia dewasa. Okey, tetapi kalau macam kita nak tahu dia tu betul-betul ada penyakit ke, dia hanya boleh didiagnose setelah dia berusia 18 tahun sebab sebelum usia itu personaliti seorang tu belum lagi kita dapat nampak dia terbentuk sepenuhnya personaliti dia. Begitu. Jadi orang 18 tahun ni maksudnya itulah baru kita boleh kata dia ada personaliti kan, daripada situ dia boleh didiagnose lah sama ada dia dapat kecelaruan personaliti ataupun tidak lah begitu. Okey, baik. Syafi, Saya. sebagai seorang pelakon, daripada pelakon bertanya kepada pelakon. Sebab kita tahu kan menjadi seorang pelakon ni bukan satu pekerjaan yang cukup mudah. Bila nak masuk set menjadi orang lain. Betul. Bila dah offset menjadi orang lain. Awak rasa itu pun salah satu faktor ke? Kalau saya boleh katakan pekerjaan menjadi seorang pelakon ini sebenarnya pun boleh menjurus ke DID ni sebenarnya, Syafi. Personally, saya rasa sebenarnya pekerjaan tu sekadar pekerjaan lah. Dia tak termasuk dengan personality lagi lah. Tapi bila kita campurkan personality masuk dalam pekerjaan, haru biru jadi tu. Kelak kabut jadi tu. Tapi macam saya dulu, saya sampai sekarang saya ada anxiety tau. Tapi saya dalam healing proses sekarang ni. Jadi bila kita bercerita pasal anxiety ni, kita akan ada mengalami masalah. Bila kita nak bekerja tu ada berkecelaruan minda, berkecelaruan hati. Jadi dia tak connected kat situ. Jadi nak bekerja tu macam susah. Bila saya bekerja, orang tak faham tau. Orang tak faham, orang akan tegur apa ni perangai macam ni apa semua kan. Itu bukan saya. Tu masa saya memang itu memang saya bekerja. Tapi dalam masa yang sama saya ada anxiety. Bila saya nak hafal skrip, asyik hilang. Lepas tu bila saya nak bergerak-gerak sikit, saya terkawal kat situ. Disebabkan dia macam fikir nak apa dialog dia, apa dia, macam mana nak bergerak, everything semua tu. Itu anxiety saya. Tapi sekarang healing proses lah. Sekarang alhamdulillah makin berkurang. Tapi dalam masa yang sama, saya ada research pasal ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Which dekat situ kalau ikutkan daripada 100%, saya dekat situ ada 80% of ADHD kat situ. So kalau ikutkan the term disorder kat situ, order ialah benda yang tersusun, disorder benda yang tak tersusun. Jadi benda ni dia tak terkawal tau. Sama juga dengan anxiety. Tapi semua bagi saya lah, macam sekarang saya ni dalam healing proses, saya boleh kurangkan saya punya anxiety. Jadi benda tu semua bergantung pada kita untuk kita kurangkan kadar kita punya anxiety ke, DID ke saya tak pastilah. Kita tanya pada pakar lagi. Cerita dia ketua kan. Macam dia sebab dia pelakon. Tapi macam Hashmita student dan juga penyanyi. Jadi apakah Hashmita rasa sebagai remaja, pelakon, penyanyi dan juga student juga kan sebab mesti how you stres deal with- punya kan. stress. Stress saya masa study lah. Because ada exam, ada assignments, ada presentations. So masa my stress yang paling tinggi tu masa presentation sebab I ada masalah kalau mereka tanya sesuatu and I don't know how to answer. That's when I macam janganlah buat macam ni, stress kan. That and then for examinations I kena prepare yang tu just very stressful lah untuk saya. Then how you macam overcome ni? I overcome stress saya dengan music. That's how I overcome my stress. Sama, saya suka music juga. Suka. Tiba-tiba Okey, Puan Hidayah,
Kalau kita dengarkan dua perspektif sebenarnya sama je. Yang mana mereka ini remaja, Syafiq dan juga Hashmita ni Puan Hidayah. Dua-dua boleh mengatakan disebabkan stres. Stres dengan belajar, stres juga dengan keadaan sekeliling, dengan pekerjaan juga. Jadi kalau kita nak katakan DID ini salah satu orang kata faktornya adalah stres dan anxiety. Adakah betul Puan Hidayah? Baik, pertamanya tahniah sebab Syafiq berjaya untuk healing diri sendiri. Syabas, itu yang bermaksud anda aware tentang diri sendiri. Itu yang paling penting. Kan, kita kena mendengarlah sebab Syafiq cerita tadi kan, walaupun dia pelakon tapi nampaklah bahawa dia ada usaha untuk dia faham tentang anxiety dia kan. Okey. Baik, bila bercakap soal stres dengan anxiety, ada beberapa faktor ataupun beberapa punca yang boleh kita katakan kaitan dengan kecelaruan personality ini ataupun DID inilah. Pertama, dia kata faktor genetik, yang mana contoh bila dia ada sejarah keluarga yang memang mempunyai kecelaruan personality ataupun penyakit mental, kecenderungan dia untuk dapat tu ada tinggi begitu. Kan? Yang kedua, dia kata peristiwa trauma ataupun tekanan hidup yang berpanjangan. So bermakna betul lah stres dengan anxiety tu, maksudnya dia ada disebabkan oleh ada peristiwa, ada trigger point, trigger issue yang menyebabkan berlaku sesuatu perkara. Kan? Dan yang seterusnya dia kata kehidupan zaman kanak-kanak yang sukar. Contoh, kanak-kanak tu macam keluarga dia tak stabil, dia kena dera, mangsa yang diabaikan, begitu. So, dia ada juga mengalami kecederaan otak dan berlaku ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak dia. So, semua ni dia boleh lead kepada stres dan anxiety dan akhirnya dia tak mustahil untuk dia pergi kepada kecelaruan personality. Itu dia Umar. Maksudnya ada bad past history pun melalui genetik pun kan. Macam-macam sebab lah maksudnya. Tapi kita nak berbincang mengenai topik ni lebih lanjut. Topik ni pun semakin menarik sebenarnya Mal. Banyak lagi kita nak tanya kepada Hashmita, Syafiq dan juga Puan Nurul. Tapi kita akan berehat seketika dulu. Jadi teruskan bersama kami di Infinitin, Ekspresi Remaja Era Digital. Anda kembali bersama kami dan kami akan membincangkan tentang topik ini lagi, iaitu berkenaan dengan dissociative identity disorder. Baiklah, jadi kita nak tanya dengan Hashmita, you as a social media influencer. So you rasa macam social media ni, is it a good platform ataupun ia boleh menjadi faktor stres, kecelaruan identiti pada pendapat you? Pada pendapat saya, it's a good platform to expose yourself. But there are disadvantages as well lah, sebab ramai nak jadi the person they admire kan, so, wannabes. So ada yang kalau mereka lihat I don't know, models ke apa yang cantik, you know, everything, mereka pun nak jadi macam tu, so they go and inject here and there. So ada juga yang nak tukar their beautiful self into someone they are not. Betul. Kan? So I think social media plays a role also lah. Betul lah Mas. Sebab macam contoh, macam dia kata lah tadi, Hashmita kata kan, macam apa, cuba nak ikut apa yang
idola Role model kan, dia, role model idola tu kan. dia. Mungkin macam kita tak tahu dia ni jenis yang orang kurang kemampuan ke, jadi stres dekat situ, ataupun mungkin itu bukan dirinya, tapi dalam social media tu dia berubah menjadi orang lain. Kan? Itu saya rasa saya setuju apa yang diperkatakan oleh Umar. Tapi Puan Hidayah rasalah kan, adakah salah satu faktornya orang kata tindakan awal ini kita sebenarnya tak dapat detect kerana seseorang itu dia malu ataupun segan sebab mungkin dia rasa kalau berjumpa dengan pakar kaunseling seperti Puan Hidayah, dia seolah-olah rasa seperti aku okey je, aku tak gila ke apa ke, yang menyebabkan sebenarnya dia ada tapi dia tak nak jumpa pakar kaunseling dan akhirnya memakan diri sendiri. Puan Hidayah. Okey, betul saya setuju juga dengan statement tu tadi kan. Maksudnya memang bila orang jumpa kaunselor je, orang jumpa je psikologi, dia ni tak betul dah ni memang dah gila. Betul. Kan? Orang letak satu stigma. Jadi stigma itu sebenarnya memang merupakan satu benda yang kita rasa macam kita buat salah, macam buat jenayah sangat nak jumpa. Padahal kita nak dapatkan rawatan ataupun kita nak dapatkan bantuan kan. Jadi memang malu itu salah satu daripada faktor yang menyebabkan kecaruan personality ini susah untuk kita trace tadi. Betul. Dia hanya individu yang mengalami DID ini ataupun kecaruan personality ini yang tahu bagaimana dia rasa. Sebab tu bila cakap tentang kecaruan personality ini, sebenarnya kita boleh bahagikan dia kepada 3 kluster. Yang mana dia ada 3 kumpulan ataupun kluster yang personality ini kita boleh kata ada kluster A, kluster B dan kluster C. Kluster A ini dia adalah kumpulan personality, dia ada ciri-ciri ataupun sifat aneh yang macam eccentric tau. Dia macam pelik. Pelik dia punya sifat tu. Contohnya seperti dia ada skizofrenia, seperti dia ada paranoid dekat orang lain, dia terlampau melampau. Itu kan kita kata dia ada isu personality. Okey. Jadi daripada situ dia lebih gemarlah menyendiri. So orang-orang yang mengalami isu ni dia akan suka menyendiri, tak suka nak jumpa dengan orang sebab dia ada pemikiran yang aneh daripada kita semua. Okey Puan. Kluster B ini, betul, kluster B ini pula dia ada sifat-sifat dramatik dan emosi. Macam tengok pelakon kan, dia dia berlakon. Jadi kadang-kadang bila dia ada sifat-sifat dramatik dan emosi ini, dia boleh menyebabkan berlaku kecaruan kepada antisocial. Kadang-kadang yang kita panggil sebagai borderline dan juga narcissistic tu. Dan kluster C yang terakhir, dia adalah personality yang mempunyai ciri-ciri ataupun sifat-sifat kerisauan yang melampau, anxious, fearful. Dia mengelak dengan orang lain. Kadang-kadang dia bergantung, dia seeking for attention. Dan sekarang dia turn kepada obsessive compulsive. Dia sikit-sikit dia akan jadi ragu-ragu, was-was. Ini semua adalah kecaruan personality. Yang mana orang yang ada dalam kluster C ni dia akan mudah untuk dapat keresahan yang melampau. Takut sebenarnya bila Puan Hidayah ada mengatakan tadi sesiapa yang sebenarnya menunjukkan di social media itu tapi sebenarnya dia tak macam tu pun. So maksudnya dia memang ada DID ni lah Puan Hidayah. Dia tak ada dikata exactly kau ni memang DID ni kalau kau macam ni. Tidak begitu. Sebab DID ini pun kita nak diagnosekan pesakit, apabila kita nak bagi tahu betul-betul dia ada penyakit ini pun bukan senang-senang buat lah. Diagnosis itu pun akan dibuat berdasarkan DSM-5. DSM ni macam satu kitab lah yang kita guna untuk rujukan untuk mendiagnose pesakit, iaitu Diagnostic Statistic Manual dan juga American Psychiatric Association APA, yang mana diagnostik ini hanya boleh dibuat oleh pegawai perubatan atau pakar psikiatri. Itu pun selepas ada penilaian temu bual secara komprehensif dengan pesakit ataupun klien yang dia rasa dia ada isu ini. Bukan senang-senang kau ni memang dah DID. Tidak begitu. Faham. Jadi apa yang Puan Hidayah cuba sampaikan tu maksudnya mungkin biasa kalau kita ada rasa curiosity, stres apa semua, tapi tak senang-senang lah untuk kita diagnose orang tu macam ada DID je. Awak ni DID. Dia adalah ujian secara saintifik yang maksudnya orang pakar ni tahulah. Betul tu. Tapi macam kita nak tanya Syafiq lah. Syafiq sebagai pelakon dan juga boleh cakap macam social media influencer. You tengok sekarang ni budak-budak remaja lah banyak suka tengok movie, ada Netflix ataupun diorang suka biasalah kan, bosan-bosan buka je cerita apa-apa yang best kan. Tapi banyak juga cerita-cerita zaman sekarang ni yang menonjolkan split personality, karakter yang ada masalah ni. So you rasa is it a good example ataupun ianya bukan?
Okay, sebelum saya jawab soalan awak, saya rasa saya ada satu poin yang saya rasa semua masyarakat Malaysia perlu tahulah pasal benda ni. Sebenarnya, waktu healing saya proses, sebenarnya saya healing ni waktu saya PKP sebenarnya. Oh, okey. Tempoh saya berehat selama 3 bulan hingga 5 bulan. Waktu tu saya cuba untuk baca diri sendiri tau. Baca diri sendiri, paling penting sekali pasal diri kita as a human, kita baca diri kita dulu tau. Kita faham diri kita, study ourselves. And then baru kita tahu macam mana kita nak tangani masalah-masalah dalam diri kita. Kalau kita tak study diri kita sampai bila kita takkan tahu macam mana nak settlekan masalah kita. Jumpalah sekretariat ke, jumpa mana doktor sekali pun, kita takkan tahu macam mana pun. Betapa pentingnya kita tahu tentang masalah diri kita dan kita teruskan belajar pasal diri kita supaya kita tak bawa ni sampai kita ketua. Sampai ke anak-anak kita bawa benda ni sampai ke anak-anak. Itu masalah generasi kita sebab kalau ikutkan Malaysia ni memang peratus memang sangat tinggi. Ada anxiety, DID, everything semua tu memang ada, ramai. So jadi sampai bila kita nak biarkan macam ni? So untuk menjawab soalan awak tadi kan, tengok Netflix tak ada masalah. Tengok je lah nak tengok cerita apa pun. Tapi first thing first, settle diri sendiri dulu. Nak tengok apa, tengoklah. Kenali diri sendiri terlebih dahulu. Supaya tidak mudah pengaruh. Dan juga sebelum kita nak mengenali hati seseorang, betul? Betul. Hashmita. Bagian tu kita tut sikit. Ya. Okey. Saya nak beritahu ini live. Sorry. Hashmita, awak setuju tak dengan apa yang Syafiq beritahu tadi, yang mana kita sepatutnya harus kenali diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita sibuk-sibuk nak tahu hal orang lain. Betul. Atau mungkin kalau kita tak boleh nak tolong diri sendiri, macam you cari ayah you ke atau remaja ni kan, kawan ke, siapa yang sesuai untuk you bergantung maksudnya. Untuk saya lah. Ya, untuk My family lah. Because like you said just now, family is always number one kan. Yes. So if I need a shoulder to lean on, saya punya family je lah. So mereka my first support system. Ya, you punya apa? Acha. Father. Acha, ada kat situ. Hello. Okey, tapi Hashmita, awak ada sebenarnya tak kawan-kawan awak yang mungkin ada mengalami DID ni sebenarnya? As far as I know, tak ada lah. Okay. Thankfully tak ada. Okay. Tapi kalau ada pun, I think they can just, I'm always open. I'm always there to support. So I takkan judge and I'm not the kind of person to judge. Well, last time I used to judge lah, tapi sekarang you want to talk anything, you can just come and talk. Nice. Okey, baik. Kita nak tanya soalan dekat Puan Nurul. Ya. Puan Nurul, kalau penyakit ni lah kan, adakah kita nak tahu macam mana cara treatment ataupun terapi lah, rawatan lah. Adakah macam dia memberi ubat penenang ataupun hanya sekadar lisan atau ada aktiviti-aktiviti yang tertentu? Mungkin Puan boleh jawab. Silakan Puan Hidayah. Yep. Baik, saya rasa rancaklah perbincangan ni terus. Ini patut viral sebenarnya. Patut viral. Okey. Patut semuanya kan. Okay. Baik, macam betul macam saya ulas sikit yang Syafiq cakap tadi berkenaan dengan you kena aware diri you. Kenapa you nak sibuk pasal orang lain kan? Betul. Saya cuma sharekan satu tip, iaitu tip dia ABC. ABC? Apa dia? Ais batu campur. Okay. Pertama sekali, A is aware. Aware. Sedar diri kita, alert diri kita apabila kita mengalami masalah. Kenal pasti masalah diri dulu. Aware first. B is balance. Selepas dah kenal pasti masalah, you have to balance. Ada satu coping skill yang you buat seperti yang you tahu tentang diri sendiri untuk balance kan, untuk kawal apa yang menyebabkan you rasa stres tadi ataupun apa menyebabkan you rasa ada isu yang tak okey tentang you tadi. Balance kan. And then C. C itu adalah control. Lepas you balance, you kena control lah. Kalau dah balance je, lepas tu tak kawal, tak control, dah seimbang tapi tak control, dia akan jadi yo-yo effect. Kembali semula kepada yang tak bagus tadi, emosi yang negatif tadi. Sebab tu tadi bila saya senyum je dengan Syafiq cakap, kena sedar diri. Betul lah tu. Sebab kalau you sedar diri, you akan berusaha untuk cari alternatif untuk jadi lebih baik. Itu yang pertama lah. Okey. Saja nak share lah kan. Baik. Kemudian balik kepada soalan tadi kan, berkata tentang soal rawatan. Adakah kena makan ubat kan? Ubat je. Yelah, salah satu daripada rawatan dia, memanglah ubatnya tidak boleh lari. Kalau dah kata pesakit tu emosinya melampau ataupun dia punya identiti tu dah jadi macam multiple identity kan semasa. So ubat-ubatan juga akan diberikan. Dia bergantung kepada simptom ataupun gejala yang dialami oleh pesakit tersebut. Yang itulah. Dan yang paling penting sekali dalam rawatan utama kita buat apabila ada isu kesalahan personality ini,
melibatkan sesi psikoterapi yang komprehensif di mana individu tersebut kita bantu untuk dikenal pasti masalah tadi, uruskan emosi dulu dan uruskan tekanan. Sebab daripada situ kita akan bimbing dia untuk dia menjalinkan hubungan lebih baik dengan orang lain supaya dia boleh kawal sifat negatif yang dia alami dan sekaligus dia boleh faham tentang isu identiti yang dia alami tadi tu. Okey, baik. Pentingnya kita sedar diri tadi tu. Yes, terima kasih Puan Hidayah. Ingat, sedar diri dan juga formulanya adalah ABC. Aware, balance, control. Cantik. Okey, Hashmita, terakhir sekali secara ringkas, short and sweet kan, apa yang awak ingin perkatakan. Mungkin ada remaja-remaja yang sedang melihat ini dan ada juga masalah DID ini. Apa yang awak nak perkatakan kepada mereka secara ringkas? Silakan Hashmita. Kalau ada problem, go and take therapy sebab yang tu je yang boleh tolong. And if let's say you find some other ways yang boleh tolong, whatever ways that you feel is okay for yourself, ambil lah. Jangan, like what she said, aware, balance and control kan. So I think that's important to identify yourself. Yes. Ataupun senang kata jumpa je Hashmita kan? Okey, Syafiq, secara ringkas. 10 saat. Okey. Apa yang Paling ringkas. Syafiq. Okay, siapa perlukan pertolongan apa-apa ke, you can share with me, I can share with you guys. Saya tak ada masalah nak kongsi ilmu, everything semua tu. Saya ada beberapa tips untuk hilangkan beberapa benda dalam diri korang, dalam kita punya mind. Sebab semua benda main dalam fikiran kita, bukan main di mana-mana pun. Semua dalam diri kita. So nak ubah diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau kita boleh minta pertolongan pada orang lain akan membantu kita dan ikutlah solution dia sebab kadang orang tegur kita untuk kebaikan kita. Betul. Bukan untuk keburukan kita. Jadi dengar suka orang, jangan ada degil. Cantik. Itu dia Syafiti, Hashmita dan juga Puan Hidayah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsikan pendapat mereka mengenai isu kita iaitu DID ini. Betul. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dekat tetamu-tetamu kita, dekat Puan Nurul, Hashmita dan juga Syafiq sebab memeriahkan segmen reaksi kita. Tapi kita nak berehat dulu seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini.